Masihkah kau tak fahami apabila wabak datang, ego sombong patut hilang dan kau lihat sana sini. Masihkah kau tak fahami kita hanya hamba-hamba, alam ini hanya miliknya dan kau lihat sana sini. Masihkah kau tak fahami kau aku tiada beza, kita manusia semua sama. Terima kasih pada yang berjuang jasa, yang bukan calang-calang, sakti yang tidak alang kepalang. Engkau wirawan tak didendang. Dulu kita ingat kita badang, mampu ubah gunung ganang. Hanya musuh kecil yang datang, seluruh dunia mula goyang. Dulu hidup kita gendang, dulu hidup kita sayang. Kini masa untuk kasih sayang, insyaAllah dunia akan hilang. Dan kau lihat sana sini, masihkah kau tak fahami apabila wabak datang, ego sombong patut hilang. Dan kau lihat sana sini, masihkah kau tak fahami kita hanya hamba-hamba, alam ini hanya miliknya. Dan kau lihat sana sini, masihkah kau tak fahami kau aku tiada beza, kita manusia semua sama. Dulu kita suka beza-membeza, dulu kita engkau aku dia. Kini wabak datang tak kenal warna, tiada yang hebat atas yang lainnya. Insaflah manusia, semua sama, bantu-membantulah sesama kita. Bukan membeza selain bangsa, kita tak kuat tanpa izinnya. Kita hanya lalang di padang, kita hanya mama berdagang. Kita hanya hidup menumpang, usaha lancang dalam sembang. Dan kau lihat sana sini, masihkah kau tak fahami apabila wabak datang, ego sombong patut hilang. Dan kau lihat sana sini, masihkah kau tak fahami kita hanya hamba-hamba, alam ini hanya miliknya. Dan kau lihat sana sini, masihkah kau tak fahami kau aku tiada beza, kita manusia semua sama. Yo, X-Mona here. For all the human race, this is not a marathon. Overseas racing for the stuff that won't be able to available vaccine, for that we'll be able to not available, just available 1 years later. Copy on the way, copy on your prayer, mess up with it, you have to talk for those little tiny micro things. You think you're good? You think just 1 to 6 increase, huh? Hey, what's up? Shake hand, fist bump, high five, just you salam Malaysia, ya. Maka sayang yang hilang, kembalilah bertandang. Wahai insaf yang lenyap, kembalilah mendekap. Maka sayang yang hilang, kembalilah bertandang. Wahai insaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Ramadan, selamat berpuasa semua. Sesi live pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, dibawa khas oleh Institut Koperasi Malaysia, sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun MIDAK. Saya sangat yakin yang tuan-tuan puan-puan sebelum ini
sudah pun mengikuti sesi live daripada sesi live bersama Institut Koperasi Malaysia juga, bersama tokoh-tokoh lain sebelum ini, bersama sifu-sifu lain sebelum ini, dan mengupas pelbagai topik saya kira. Dan pada hari ini sampailah giliran saya. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah seorang tokoh ataupun seorang sifu dan sebagainya. Nama saya Mohsin bin Mokhtar. Saya berasal daripada Pahang. Saya daripada koperasi. Hari ini saya mewakili koperasi Keluarga Kanda Serah Bentong Berhad. Saya adalah ahli koperasi. Saya adalah ahli lembaga koperasi, seperti juga majoriti tuan-tuan dan puan-puan yang menonton pada hari ini. Tidak ada beza antara kita. Dan bercakap tentang koperasi, tajuk pada hari ini, tuan-tuan puan-puan, sebenarnya adalah khas, istimewa untuk koperasi-koperasi kecil, terutamanya koperasi-koperasi yang membuat produk sendiri ataupun mempunyai kedai yang menjual produk fizikal. Terutamanya juga, lebih-lebih lagi kepada koperasi-koperasi yang mahu berkenalan dengan lebih lanjut dengan cara baru berniaga. Mungkin sebelum ini offline, mahu diubah ke online. Mungkin sebelum ini hantar ke kedai, hantar ke pasar raya produk koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin mahu berubah berniaga di e-marketplace, Lazada, Shopee, Agrobazar dan sebagainya. Jadi sesi live ini sangat sesuai untuk koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam grup WhatsApp ataupun grup Facebook yang di dalamnya ada usahawan-usahawan koperasi ataupun koperasi-koperasi kecil yang mengeluarkan produk, mahu memasarkan produk dengan lebih berkesan, barangkali cantik kalau dikongsikan link live ini kepada grup-grup tuan-tuan dan puan-puan tersebut. Tidak kiralah grup Facebook ataupun grup WhatsApp. Sharekan, kongsikan link live ini kepada sekejap ya. Maafkan saya. Tuan-tuan puan-puan boleh sharekan link live ini kepada lebih ramai kenalan dan sebagainya. Saya akan berlintas langsung tuan-tuan puan-puan selama 40 minit. Dan saya akan mulakan dengan pengalaman koperasi kami sendiri. Tuan-tuan puan-puan mungkin melihat kepada tajuk ni, nilai semula roadmap. Apakah yang koperasi kami sudah alami? Apakah yang koperasi kami ada pengalaman tentang mengubah roadmap? Jadi saya kira sangat cantik kalau saya mulakan dengan berkongsi pengalaman koperasi kami dahulu, sebelum saya hendak bercakap tentang PKP, sebelum saya hendak bercakap tentang COVID-19, sebelum saya hendak bercakap tentang masalah jualan koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya kongsikan. Suatu ketika dahulu tuan-tuan dan puan-puan, kami sebenarnya bermula di pasar malam, pasar tani, bazar Ramadan, kemah kerepek di Lebuh Raya. Di situlah kami bermula. Dan juga expo-expo, pameran-pameran. Tidak ada expo ataupun pameran yang kami tidak pergi tuan-tuan dan puan-puan waktu tu. Semua kecil, besar, semua kami hentam. Kalau tengok gambar yang atas tu, saya sangat yakin kalau yang mendengar ini, otai-otai koperasi, mungkin boleh tahu logo di belon itu logo apa tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah logo Hari Koperasi Negara kan. Okey, gambar ini diambil pada Hari Koperasi Negara ketika itu di Ipoh, Perak. Saya tidak ingat dengan tepat tahun bila.
Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ni ada yang ingat Hari Koperasi Negara Ipoh Perak, boleh tuliskan di bahagian komen tahun dan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan sendiri, expo dan sebagainya, kerana pada akhirnya bukan saja mendengar live ini, orang yang membaca komen, pandangan tuan-tuan puan-puan, pendapat tuan-tuan puan-puan sendiri, pengalaman tuan-tuan puan-puan sendiri, akhirnya lebih ramai orang mendapat manfaat melebihi daripada sesi 40 minit live ini. Jadi kalau tengok di bawah itu, ini adalah pasukan koperasi keluarga kami suatu ketika dahulu. Memang kita akan pergi ke mana-mana expo, mana-mana pameran dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah dengan bantuan daripada Angkasa juga Pharma, kerana ada usahawan koperasi kami yang berdaftar dengan Pharma, Angkasa membawa produk kami ekspor hingga ke Brunei. Kemudian kami berpeluang untuk ekspor hingga ke Singapura. Pada ketika itu koperasi kami menjadi agak gairah. Kami mula menghantar produk ke pasaraya, kami mula menghantar produk ke kedai serba neka, tidak membaca agreement dengan jelas dan sebagainya. Kami agak gopoh dalam supply produk-produk ke kedai-kedai ataupun pasaraya-pasaraya, dan akhirnya sekitar tahun 2014-2015 koperasi kami mengalami masalah kerugian. Jadi ketika itu, pada saat dan ketika itu, ianya memberi tamparan yang sangat besar kepada kami tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kami pun mengubah roadmap kami. Pada ketika itu memang kami terduduk, kami termenung, satu tempoh yang agak berbulan-bulan yang agak memeritkan. Maka kami pun berfikir untuk mengubah roadmap kami. Apa yang kami buat tuan-tuan dan puan-puan? Kami berubah ke online. Jadi bermula daripada Facebook, daripada Instagram. Dulu belum ada Lazada, Shopee, Agrobazar Online, MX Mall dan sebagainya. Tapi kemudian kami membuat website sendiri dan perlahan-perlahan kami mula berniaga di Lazada, berniaga di Shopee, berniaga di Agrobazar Online. Line tak berapa clear daripada Cik Mira sekejap ya. Okey. Sudah okey? Okey, jadi daripada situ kami nampak bahawa bila kami bermasalah dengan bayaran di bahagian offline, kami mengubah roadmap kami ke online tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada situ kami boleh dikatakan bangun semula, berdiri semula, boleh melangkah semula. Alhamdulillah. Dan ahli lembaga koperasi kami mula dipanggil untuk berkongsi apa yang kami lakukan sebenarnya, apakah perubahan yang kami lakukan daripada offline ke online dan sebagainya. Jadi kalau gambar di atas tu jemputan bengkel daripada Angkasa. Ini adalah salah satu poster jemputan ALK kami ke universiti-universiti tempatan. Jadi daripada setelah kami berjaya mengubah roadmap, bangun kembali, jadi kami pun berkongsi. Kami tidak lagi berkongsi apa sebenarnya yang kami buat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bercakap tentang tamparan yang kami terima pada tahun 2014-2015. Mari kita bercakap pula tentang keadaan sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Perniagaan koperasi tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya yang mempunyai produk, adakah terjejas? Jadi ini adalah juga satu tamparan. Kami menerima tamparan 2014-2015. Mungkin koperasi tuan-tuan dan puan-puan merasakan yang sekarang adalah masa yang sukar. PKP, COVID-19, pelbagai halangan untuk beroperasi, pelbagai halangan untuk menghantar produk dan sebagainya. Jadi pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya soalan.
Dari sudut bisnes koperasi, apa yang COVID-19 sudah ajar kita? Apa yang COVID-19 berjaya lakukan kepada kita sehingga kita tersedar? Kalau nak kata yang COVID-19 ataupun PKP tidak memberi impak kerana produk koperasi sendiri agak ketinggalan daripada usahawan-usahawan lain, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak setuju. Saya tidak setuju apabila dikatakan bahawa produk koperasi ketinggalan jika dibandingkan dengan usahawan-usahawan daripada agensi yang lain. Kita lihat koperasi KBIK, koperasi Gerumbik Kelantan. Koperasi Gerumbik Kelantan, teh tarik Orikel, sangat berkualiti. Koperasi yang sangat popular di utara tanah air, koperasi Kaum Ibu, mengeluarkan produk kopi 2 in 1, A+, terbaik. Satu lagi di Kedah juga, koperasi Staff Dr. Azizan, teh tarik Todia, ejaannya TUDYA, tapi sebab Kedah, kita kena cakap style Kedah lah. Tu dia, okay, macam tu lah bunyi dah. Jadi koperasi Kopang ataupun koperasi pengusaha ubi Sepang mengeluarkan keripik, pelbagai jenis keripik. KOS, KOSS, koperasi Saijan Saudah dengan Yoms cookies mereka sangat terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga ada koperasi Gerumbik Pulau Pinang atau dikenali sebagai Kunang, coklat dan pelbagai produk lagi. Koperasi Gerumbik Perak dengan Maruku dan pelbagai produk yang lain, pizza segera. Jadi kalau nak mengatakan bahawa produk koperasi ketinggalan jika dibandingkan dengan produk-produk lain, sektor lain, saya tidak bersetuju. Cuma masalahnya sekarang adalah sekiranya COVID dan PKP ini memberi impak, memberi kesan buruk kepada perniagaan kita, barangkali bukan isu produk tetapi kita memerlukan roadmap baru, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin inilah sebenarnya yang kita perlukan. Koperasi kita perlukan. Kami sudah mengubah roadmap kami pada tahun 2014-2015. Mungkin juga ini masanya kesan daripada COVID-19 dan PKP yang sudah sepatutnya menyedarkan koperasi kita bahawa koperasi aku perlu berubah. Koperasi aku perlu berubah. Koperasi aku perlu berubah. Koperasi aku perlukan roadmap baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bercakap tentang roadmap baru, kita kena mulakan daripada mana? Bagaimana kita untuk melukis roadmap baru kita, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada gangguan boleh tulis di bahagian komen, jadi saya boleh alert dan saya boleh betulkan line dan sebagainya. Okey. Kita nak mulakan daripada mana? Kalau kita perlu mengubah roadmap kita, kita perlu bermula daripada mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kita perlu menilai jualan sedia ada. Koperasi kita ada kedai. Ada koperasi yang memang mempunyai kedai yang sangat maju. Koperasi Mempaga 3, koperasi Tersang 3, koperasi peniaga IKS Pahang Berhad, kedai di Kuantan, koperasi KBIK Pulau Pinang, KBIK Kedah, Kelantan juga ada kedai masing-masing. Jadi kita boleh menilai kedai ini berapa RM-nya, kedai ini berapa RM-nya, online berapa RM-nya, pasar raya menyumbang berapa RM. Daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh memahami sekarang ni peratus jualan kita datang daripada mana? Peratus jualan koperasi kita datang daripada mana? Jadi dengan itu, sangkut video. Sekejap saya pastikan.
Terima kasih kepada yang komen. Boleh juga tuan-tuan perempuan sharekan juga di bahagian komen. Sekarang ni situasi jualan online dan offline koperasi tuan-tuan perempuan bagaimana? Kalau koperasi kami tuan-tuan dan perempuan dahulunya 100% offline. Sekarang ini situasinya adalah 50% lebih kurang 50% online dan 50% offline. Jadi itu situasi sekarang koperasi kami. Jadi mungkin tuan-tuan perempuan boleh sharekan, tulis di bahagian komen situasi koperasi tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Bagaimana online-nya, bagaimana offline-nya. Kerana daripada situ kita boleh melukis pula sasaran kita. Ini contoh saja. Mungkin setiap koperasi lain lukisan sasarannya. Kalau yang biru itu adalah offline, maka yang merah itu adalah online. Jadi mungkin 60, 40, 50, 50. Jadi begitulah cara kita menetapkan sasaran offline dan online. Jadi hari ini saya hendak mengatakan tentang bagaimana kita mengubah roadmap bisnes koperasi daripada majoritinya berniaga di offline ke online. Sebenarnya bukan saya sahaja ataupun Institut Koperasi Malaysia sahaja yang berkempen supaya Cik Salimin saya Yom Cookies sama. Terima kasih juga kepada Cik Salimin, produk yang sangat berkualiti. Bukan sahaja saya dan Institut Koperasi Malaysia sebenarnya yang berkempen supaya koperasi terjun ke dunia online. Tidak, sebenarnya daripada MIDEC sendiri, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sendiri juga di dalam, kalau kita baca 6 teras strategi baru untuk membantu usahawan-usahawan kecil, telah dinyatakan pada nombor 4 dan nombor 5 pasaran baru dan penggunaan teknologi. Jadi di peringkat MIDEC sendiri memang sangat menggalakkan supaya koperasi-koperasi, terutamanya koperasi-koperasi kecil, cuba untuk perlahan-perlahan, kurang jelas Sekejap, dekat sikit. Okey, perlahan-perlahan untuk berpindah, untuk perlahan-perlahan melihat bagaimana bisnes itu boleh dibuat di online. Selain daripada Institut Koperasi Malaysia, MIDEC sendiri memang sangat menggalakkan. Jadi ini adalah sasaran sangkut-sangkut Suara sangkut ke gambar sangkut? Saya rasa gambar ni. Saya minta maaf sangat-sangat, saya bersiaran daripada jengka pada hari ini. Saya sangat minta maaf tentang line ini. Saya berusaha untuk memastikan ianya pulih. Sekejap. Digitrack Kedah kurang jelas, bentung sangkut-sangkut. Mungkin daripada saya kot yang masalah. Sekejap ya. Okey. Jadi sasaran ini tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tetapkan, kita perlu pula melukis bagaimana kita nak capai sasaran ini. Apabila kita telah tetapkan sasaran, kita lukis pula sasaran bagaimana koperasi nak capai sasaran ini. Kalau tengok di sini, kalau kita tetapkan 40% jualan perlu datangnya daripada online, maka kita ada dua cara. Kita ada dua cara, iaitu jualan offline, kita ubah operasinya ke online, atau kita kekalkan jualan offline tetapi kita naikkan jualan online. Jadi ada dua cara. Dan juga untuk memastikan RM jualan online itu ada, saya gariskan di sini 3 cara. Melalui media sosial, koperasi memiliki website sendiri dan tingkatkan kedudukan website tersebut di Google, dan juga e-marketplaces. Saya menonton live Institut Koperasi Malaysia sebelum-sebelum ini. Rakan-rakan saya sudah pun bercakap tentang media sosial, sudah pun bercakap tentang website, sudah pun bercakap tentang Google. Jadi hari ini saya ingin sentuh e-marketplaces. Jadi strategi-strategi ini adalah strategi yang boleh disusun oleh koperasi perlahan-perlahan supaya boleh meningkatkan jualan online
koperasi-koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita pergi kepada e-marketplaces, saya baru-baru ini dimasukkan di dalam grup oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, yang mana Suruhanjaya Koperasi Malaysia sudah mula mempromosikan e-dagang. Jadi antara promosi yang berada di grup itu adalah ini. Pakej kedai pintar Lazada, di mana menggalakkan, Suruhanjaya Koperasi Malaysia ingin menggalakkan koperasi-koperasi masuk membuka kedai di dalam Lazada, membuka kedai di dalam Shopee, membuka kedai di e-marketplaces yang lain. Cuma apabila saya menulis tentang perkara ini di Facebook saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang tidak faham apa itu sebenarnya faedah-faedah membuka kedai pada waktu ini. Kerana Lazada dan Shopee membuka window, saya boleh gelarkan, daripada 15 April ke 31 Mei, mana-mana usahawan kecil termasuk koperasi-koperasi kecil yang ingin membuka kedai di Shopee dan Lazada untuk mendapat faedah-faedah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di dalam live saya sebelum ini pun saya sudah sharekan apakah maksudnya khas untuk koperasi-koperasi kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Cantik kalau saya terangkan lagi sekali dengan ayat yang lebih mudah lagi. Zero commission ni maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kalau tuan-tuan puan-puan hantar kopi, hantar cookies, hantar kek, hantar coklat ke kedai, ke pasaraya, berapa peratus yang diambil oleh pasaraya ataupun kedai-kedai ataupun restoran-restoran? Bolehkah tuan-tuan puan-puan sharekan di bahagian komen mungkin berapa peratus yang diambil oleh restoran, oleh kedai makan, oleh pasaraya dan sebagainya? 20%, 30%. Tetapi di Lazada, Shopee, juga termasuk juga Agrobazar online pada waktu ini, tidak ada komisen diambil. Ya betul. Saya tidak mereka-reka ini supaya ianya nampak cantik untuk live ini, tidak sama sekali. Memang zero commission. Lazada dan Shopee tidak ambil komisen daripada jualan koperasi, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian 30 days payment fee waive, bermaksud 30 hari. Komisen tak ambil, tetapi sepatutnya macam saya sekarang berniaga di Lazada dan Shopee, Agrobazar online, akan di-charge payment fee waiver, payment fee, iaitu 2.12%. Ada cara kiraannya. Tetapi untuk koperasi-koperasi kecil yang membuka kedai daripada 15 April ke 31 Mei, charge itu pun tidak diambil. Bermaksud 2.12% tak ambil, komisen pun zero. Jadi koperasi, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat sepatutnya mampu untuk bergerak kerana pakej-pakej ataupun faedah-faedah yang diberikan oleh e-marketplaces ini. Kemudian 60 hari free shipping, bermaksud Lazada, Shopee ada pakej juga free shipping yang agak berbeza tapi lebih kurang sama selama 60 hari. Selagi bajetnya tidak habis, khas untuk koperasi-koperasi kecil, 60 hari tidak ada, bermaksud pembeli, tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu bayar shipping. Lazada tanggung. Kemudian ada dedicated support, bermakna mereka akan ajar koperasi-koperasi kecil, usahawan-usahawan koperasi, akan ajar bagaimana untuk survive, bagaimana untuk berjaya di dalam e-marketplaces. Kemudian nombor 5 itu kita lihat up to 10 times, 10 kali more sales. Ini lebih kepada Lazada atau Shopee membuat kempen khas untuk menarik trafik. Kempen khas, audio pun putus-putus. Sekejap ya. Testing. Sudah okey? Okey, Cik Khairi, terima kasih. Sekarang ni kedai ambil 20%. Kalau kita hantar ke
ke kedai, ke restoran, ambil 20%. Tapi Lazada dan Shopee tidak ambil, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau koperasi tuan-tuan puan-puan meniaga di Lazada, Shopee, Agrobazar online, tidak ada komisen dikenakan. Kemudian yang nombor 5 tadi, ada kempen-kempen. Apa maksud kempen? Kempen ni macam 11/11/11, 12/12/12, tapi 11/11/11 dan 12/11/12 tu kempen besar, mungkin koperasi-koperasi kecil tidak boleh masuk lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia ada kempen khas untuk peniaga-peniaga kecil. Yang itu koperasi-koperasi boleh masuk. Kempen ini sangat bagus untuk menarik trafik ke kedai kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian nombor 6 tersebut yang paling bagus, yang paling saya suka sekali, fixed weekly payment. Sekarang ni koperasi hantar produk ke pasaraya, koperasi hantar produk ke kedai makan, kedai serba-neka. Berapakah lama tempoh bayaran dapat balik? Ada yang 30 hari. Kalau pengalaman saya dulu, dah lepas 90 hari pun kalau dapat penuh, alhamdulillah, kadang-kadang tak dapat penuh. Jadi begitulah situasi perniagaan offline. Tetapi fixed weekly payment, nombor 6, fixed weekly payment bermaksud setiap minggu bayaran akan masuk. Kita hanya perlu monitor saja di handphone, monitor saja di laptop, bayaran akan masuk, monitor saja di email. Kemudian fast approval loans. Lazada dan Shopee ada menyediakan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sebenarnya dengan free shipping, dengan zero commission, dengan payment fee waive, saya sebenarnya sangat yakin yang tanpa mengambil loan pun koperasi-koperasi boleh survive. Tidak ada masalah tentang itu. Yang terakhir sekali, live stream 2 kali sehari. Sebenarnya live stream dan juga apa yang Lazada University, Shopee University dan juga Agrobazar online ajarkan adalah praktis terbaik. Maksudnya best practice supaya peniaga-peniaga kecil boleh mula perlahan-perlahan membuat jualan di Shopee, Lazada dan Agrobazar online. Jadi saya sangat berharap yang koperasi-koperasi kecil yang mendengar ini, yang mempunyai produk, mula berfikir bahawa ini adalah masanya untuk koperasi, tuan-tuan dan puan-puan, cuba untuk masuk ke dunia baru, tidak pernah meniaga sebelum ini di Lazada, tidak pernah meniaga di Shopee, tidak pernah meniaga di Agrobazar online ataupun e-marketplaces yang lain, yang mana pada musim PKP ini jualannya meningkat, sedangkan koperasi-koperasi kecil banyak yang menghadapi masalah pada musim COVID dan PKP ini. Jadi ini adalah masa yang terbaik untuk koperasi-koperasi sedar bahawa ini adalah waktu terbaik, ini adalah window terbaik, ini adalah pintu terbaik untuk masuk ke dunia e-marketplaces. Sekarang adalah masa yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk koperasi berubah. Adakah ianya semudah yang saya beritahu? Mari saya sharekan pula yang selalu saya sharekan kepada IKS, kepada usahawan-usahawan di luar sana, di mana saya namakan ianya sebagai dilema peniaga kecil di dalam Shopee, di dalam Lazada, di dalam marketplaces. Jadi ianya, saya berterus terang di sini, ianya tidaklah mudah untuk koperasi-koperasi masuk dan terus membuat sale, tetapi berdasarkan taktik yang betul, teknik yang betul, koperasi boleh mendapat jualan di e-marketplaces. Pada hari ini saya tidak akan pergi kepada teknikal kerana saya sangat yakin Institut Koperasi Malaysia dalam jangka masa terdekat akan menganjurkan kelas untuk e-marketplaces juga. Kalau yang dah sedia ada di InScan, Pharma bahagian pendidikan, boleh follow di Facebook dan sebagainya. Mereka ini ada kelas teknikal untuk mengajar koperasi-koperasi kecil, mengajar tuan-tuan dan puan-puan cara untuk berjaya di e-marketplaces. Hari ini saya hanya akan bercakap tentang fundamental. Jadi apakah masalah-masalah atau dilema peniaga kecil atau koperasi kecil di e-marketplaces ini, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertamanya sudah tentulah klik, iaitu trafik.
kita selalu berkata tentang nak jualan, nak jualan, nak jualan. Acap kali kita lupa untuk meningkatkan trafik. Trafik ini apa tuan-tuan dan puan-puan? Trafik ini berapa ramai yang tengok kedai kita, berapa ramai yang datang ke melihat produk kita. Jadi itu adalah trafik. Selalunya kita tidak memikirkan untuk tarik trafik, tapi kita nak jualan. Tuan-tuan dan puan-puan, jualan tidak akan berlaku sekiranya tidak ada trafik. Kemudian costing sangat penting. Produk-produk koperasi, saya faham koperasi biasanya produk dibuat oleh ahli. Jadi koperasi perlu strategi yang betul untuk masuk ke e-marketplaces. ALK perlu merancang satu strategi, satu costing yang cantik, supaya jangan nipis sangat untungnya, kerana di e-marketplaces nanti boleh offer discount, boleh offer free shipping dan sebagainya. Jadi melalui itu koperasi-koperasi boleh survive dan boleh berjaya di e-marketplaces. Costing kena belajar betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam kelas technical, tanya coach tuan-tuan dan puan-puan tentang costing ni. Bagaimana cara terbaik? Sebab saya nak main free shipping, saya nak main discount voucher. Macam mana cara terbaik saya nak letakkan harga di e-marketplaces? Ini sangat penting. Kemudian kontrol tuan-tuan puan-puan. Ramai yang mengeluh ada banyak perkara yang kita tidak boleh kawal di e-marketplaces, rating dan sebagainya. Tetapi saranan saya mudah sahaja, maksimalkan atau optimumkan apa yang tuan-tuan puan-puan boleh kawal. Ada banyak perkara yang kita boleh optimize di e-marketplaces. Gunalah sebaiknya apa yang boleh, tools-tools yang ada, supaya ianya berkesan dan berjaya untuk koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Line dah okey ke? Masih sangkut lagi ke? Saya sangat-sangat minta maaf tentang line ini. Harap-harap suara boleh didengar. Gambar yang saya pamerkan boleh dilihat. Walaupun mungkin aksi saya agak tidak lancar. Kemudian kapasiti tuan-tuan dan puan-puan. Koperasi mungkin berfikir bahawa ahli kami buat sikit-sikit saja, nanti masuk Shopee dengan Lazada macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, mengambil masa sebenarnya untuk stabil dan konsisten di e-marketplaces ini. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan. Ahli kami buat belakang rumah saja, tidak ada masalah. Ahli kami baru lagi nak buat produk, koperasi baru je ambil letak stiker, tidak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan akan mengambil masa untuk menarik trafik, untuk menukar trafik kepada sales conversion. Semuanya mengambil masa untuk stabil dan konsisten di e-marketplaces. Jadi isu kapasiti tidak ada masalah kepada koperasi-koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dilema yang terakhir adalah konsistensi. Yang ini sangat penting. Ada yang menyerah di tengah jalan, ada yang gagal untuk meneruskan perniagaan di e-marketplaces kerana masalah-masalah 4 yang atas tadi. Ada juga masalah apabila promosi-promosi yang dibuat ada kalanya tidak berjaya mendatangkan jualan. Kerana apa yang saya ingin perkatakan ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, jika inginkan hasil yang konsisten di e-marketplaces, tuan-tuan dan puan-puan juga perlu konsisten menarik trafik, konsisten memastikan trafik berubah kepada jualan menggunakan tools-tools di Lazada, di Shopee dan di e-marketplaces yang lain. Tuan-tuan puan-puan juga perlu konsisten. Dan ini adalah 5 perkara yang memang daripada pengalaman kami sendiri. Saya menulis ini, saya panggil 5C Small Business Dilemma, adalah berdasarkan daripada pengalaman koperasi kami sendiri sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Bukan daripada Google ataupun pergi ke seminar sebagainya, tidak. Ini saya sendiri tulis berdasarkan pengalaman koperasi kami sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan yang tersedar
ataupun tertampar sedikit dengan COVID-19, tertampar sedikit dengan situasi PKP ini. Orang lain di e-marketplaces ada jualan, koperasi kita agak perlahan jualannya ataupun bermasalah untuk membuat jualan di online, di offline maksud saya. Tuan-tuan dan puan-puan perlu memikirkan bahawa ini adalah masanya untuk koperasi berubah, koperasi mengubah roadmap, koperasi mengubah peratus jualan online dan offline, kemudian bekerja keras di media sosial, di Google, website dan juga e-marketplaces untuk menaikkan jualan online koperasi. Kerana pada akhirnya untuk koperasi-koperasi kecil, untuk koperasi-koperasi yang membuat produk, lebih-lebih lagi untuk koperasi yang tercari-cari bagaimanakah kaedah untuk memasarkan produk, ini adalah masa yang sesuai untuk terjun ke dunia e-marketplace, mencuba sesuatu yang baru. Ini adalah masanya untuk berubah. Saya menyeru, kerana ini adalah berdasarkan daripada pengalaman koperasi kami sendiri, maka saya menyeru kepada koperasi-koperasi yang ada produk, koperasi-koperasi yang aktif memasarkan produk ahli, cubalah untuk pergi ke kelas-kelas teknikal, e-marketplaces dan sebagainya. Saya sangat yakin Institut Koperasi Malaysia akan datang dengan kelas-kelas sebegini juga dalam sedikit masa lagi, kerana tajuk ini tengah hangat sekarang. Jadi saya sangat-sangat berharap, macam kempen pula kan, tuan-tuan dan puan-puan ALK Koperasi buatlah keputusan yang terbaik untuk koperasi, yang terbaik untuk produk koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah masanya untuk koperasi mengubah roadmap untuk meningkatkan peratus jualan online koperasi masing-masing. Ini adalah masanya yang sesuai, ini adalah masanya yang terbaik, dan COVID-19 dan PKP sepatutnya mengajar kita ALK Koperasi untuk berfikir yang okey, ini adalah masanya untuk berubah, mengubah roadmap, mengubah cara kita beroperasi, mengubah cara kita menjual. Jadi itu sahaja daripada saya pada hari ini. Terima kasih kepada yang mengikuti sehingga ke akhir sesi live ini. Sesi live ini, seperti yang saya perkatakan daripada awal tadi, dibawakan khas kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh Institut Koperasi Malaysia, sebuah agensi kerajaan di bawah MIDEC ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tuan-tuan puan-puan boleh follow Institut Koperasi Malaysia di Facebook, juga boleh pergi ke ikkm.gov.my website. Di Facebook terutamanya akan ada berita-berita tentang live terbaru, kelas terbaru, apakah perancangan Institut Koperasi Malaysia selepas ini untuk tidak lain dan tidak bukan memastikan bahawa gerakan koperasi di Malaysia ini terus subur dan terus maju, tidak ketinggalan dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Pada akhirnya, daripada saya, juga koperasi, untuk tuan-tuan dan puan-puan juga koperasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.